Okey Mas, tanpa melengahkan waktu, saya serahkan kepada Mas. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bil khair. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang membolak-balikkan hati kami. Tetapkanlah hati kami dalam agamamu dan ketaatan padamu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada sahabat pengurusi majlis yang dihormati, yang diraikan seluruh staf dan urus setia MyRef, yang dikasihi dan tak dilupakan kepada seluruh sahabat-sahabiah yang sudi untuk terus bersama perkongsian ilmu kita pada petang ni, iaitu kelas bahasa Arab Al-Quran, dan insya-Allah moga-moga Allah berkati dan kira kehadiran kita pada petang ni sebagai amal kebajikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tanpa sedar masa kian berjalan, kian berlalu, hampir kurang tak sampai 100 hari kita akan menyambut Ramadan, dan moga kita akan menjadi hamba yang lebih baik dan kita akan menjadi insan yang lebih baik pada tahun 2021 insya-Allah. Jadi insya-Allah sahabat sekalian, sahabat-sahabat sekalian, insya-Allah hari ini suka untuk saya kongsikan perkongsian yang seterusnya dan terakhir untuk sesi ini. InsyaAllah ada rezeki kita akan kongsi lagi. Saya akan kongsikan pada hari ini berkenaan dengan bahasa Arab juga, sedikit yang terakhir berkenaan dengan bahasa Arab, dan juga berkenaan dengan perkongsian doa kunut. Kalau sebelum ni ada yang minta untuk saya kongsikan berkenaan dengan doa ataupun bacaan dalam kunut, apa yang dimasukkan, dan kita boleh mengetahui harfan bi harfin, kalimah bi kalimah daripada perkataan-perkataan yang kita akan kongsikan sebentar lagi. Sebelum saya kongsikan berkenaan dengan doa kunut ataupun bacaan kunut ini, insya-Allah sebagaimana yang lepas, yang sebelum-sebelum ni, kuliah kita yang sebelum-sebelum ni, saya kongsikan berkenaan dengan isim, fi'il dan juga huruf. Berkait dengan isim juga ada satu disebut sebagai isim isyarah. Isim isyarah ni dia ada tanda-tanda tentu. Maksudnya dia bahasa mudahnya dalam Al-Quran ataupun dalam Al-Quran, dia juga kata-kata yang menunjukkan kepada ini, itu. Kita kalau dalam bahasa Melayu kita sebut ini pen, ini buku, ini pintu. Kan? Ini tu tak ada menunjukkan kepada lelaki ataupun perempuan. Tapi dalam bahasa Arab, perkataan ini ataupun itu ada ketika dia menunjuk kepada muzakkar ataupun lelaki. Ada ketika dia menunjukkan kepada muannas ataupun perempuan. Kalau benda ataupun sesuatu perkara, kita boleh beza, Allahumma salli alaihi, kita boleh beza perempuan ataupun lelaki. Yang pertama of course lah, kita boleh beza berdasarkan alat kelamin. Bila ada alat kelamin, kita tahu boleh beza di antara dia punya lelaki dengan perempuan. Tengah loading slide ni. Okey, dalam Al-Quran kita tak dapat bezakan ini tu menunjukkan kepada lelaki atau perempuan, tapi paling tidak dalam Al-Quran ada petunjuk-petunjuk ataupun tanda-tanda apabila kita baca dalam ayat Al-Quran yang boleh menunjukkan, kita boleh beza, oh ini menunjukkan kepada perempuan, ini menunjukkan kepada lelaki walaupun tidak ada adat kelamin. Contoh saya bagi, ini rumah. Rumah kita nak kata lelaki ke perempuan? Allahumma salli alaihi, dalam Al-Quran contoh hadzal bait, kan, bait tu maksudnya rumah. Okey, jadi adakah rumah itu menunjukkan kepada lelaki ataupun perempuan? Ataupun kita kata apa ni, contoh hadhihi,
hadhihi mistoratun. Ini pembaris. Mistoratun, ini pembaris. Hadhihi mistoratun, ini pembaris. Adakah mistoratun pembaris itu lelaki atau perempuan? Tapi di sini hadhihi mistoratun menunjukkan kepada ini pembaris, yang menunjukkan mistoratun pembaris itu menunjukkan kepada perempuan sebab dia ada tanda ta marbutah. Minta maaf, saya punya lag masalah untuk saya kongsikan slide. Sekejap ya. Saya cuba sekali lagi. Sekejap ya, saya minta izin sekejap. Minta maaf, saya punya laptop bermasalah sikit. Dia tak boleh connect selagi berusaha. Okay, tak apalah, sambil kita tunggu. Okey, dalam Al-Quran, dia ada isim isyarah di mana isim isyarah ini boleh dibagikan kepada dua. Iaitu yang pertama, kita sebut sebagai muzakkar. Ataupun bahasa mudah kita sebut sebagai lelaki lah. Ini lelaki. Ini lelaki. Yang kedua kita sebut mu'annas. Mu'annas merujuk kepada perempuan. Jadi isim isyarah ada dua, iaitu muzakkar dengan mu'annas. Okey. Daripada muzakkar dengan mu'annas ini, kita boleh bahagikan kepada 6 perkataan ataupun isim yang menunjukkan sama ada ini menunjukkan kepada lelaki ataupun perempuan. Sebab tu mudahnya dalam bahasa Arab ataupun dalam Al-Quran, kita nak kenal perkataan itu menunjukkan kepada lelaki ataupun perempuan. Yang pertama, saya sebut tadilah, kalau kita boleh beza dia ada alat kelamin, kita boleh beza dia ada lelaki ataupun perempuan. Contoh Al-Quran yang sebut Muhammad, Isa, Musa, kita tahu para nabi adalah lelaki, maka itu menunjukkan kepada muzakkar. Walau bagaimanapun, bagi perkataan ataupun kalimah yang kita tak dapat beza, tidak ada menunjukkan kepada alat kelamin, maka kita boleh menggunakan secara umumnya, secara asasnya, bagi mana-mana perkataan yang menunjukkan kepada tanda ta marbutah,
maka itu menunjukkan kepada muannas. Okey, itu lebih mudah untuk saya kongsikan. Jadi di sini ada 6 isim isyarah yang kita boleh tanda 6 isim isyarah yang kita boleh tentukan sama ada itu menunjukkan kepada muannas ataupun muzakkar. Okey, yang pertama kalimah yang pertama iaitu hadza. Okey, hadza, perkataan hadza. Ha, zal, alif. Hadza. Jadi perkataan hadza menunjukkan kepada muzakkar. Contohnya dalam surah Quraisy, Allah SWT, dalam surah Quraisy ayat 3. Sebagaimana dalam surah Quraisy menyebutkan dalam ayat 3, hazal bait. Tadi saya sebutkan tadi, hazal bait. Maka hadza ini seorang lelaki. Bahasa mudah itu muzakkar. Jadi al-bait itu menunjukkan kepada lelaki. Walaupun tak ada alat kelamin, tapi itu menunjukkan kepada muzakkar. Bismillah. Saya masih lagi mencuba. Kesian kat sahabat-sahabat, saya minta maaf. Okey, alhamdulillah. Nampak kan, Hidayah? Sahabat-sahabat jika jelas. Ya, nampak. Alhamdulillah nampak. Alhamdulillah. Okey. Muka saya dia tak perasan. Okey, tadi saya sebut isim isyarah ada dua, iaitu muzakkar dengan muannas. Okey, muzakkar menunjukkan kepada lelaki. Muannas menunjukkan kepada perempuan. Okey. Jadi dekat sini, okey. Jumpa dia tak ada ta marbutah. Kalau muannas mudah faham, dia akan ada ta marbutah. Contoh isim isyarah yang pertama hadza, tadi saya sebutkan hadza. Contoh dalam surah Quraisy ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falyabudu rabbaha zal bait. Nampak tak perkataan hadza al bait? Okey, hadza di sini menunjukkan hadza maksudnya ini. Ini lelaki. Maka hadza di sini menunjukkan kepada muzakkar. Muzakkar itu lelaki. Macam mana kita tahu rumah ni lelaki? Atau ini kaedah bahasa Arab. Bila kita belajar bahasa Arab, maka kita kena ikutlah kaedah yang telah ditetapkan dalam bahasa Arab. Contoh yang kedua, isim isyarah itu hadhihi. Ini juga, tapi ini yang menunjukkan kepada perempuan. Contoh dalam surah Al-Insan ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadhihi tadhkirah. Inna hadhihi tadhkirah. Nampak tak? Perkataan hadhihi, selepas perkataan hadhihi di belakang kalimah tersebut ada tadhkirah. Nampak tak ada huruf ta marbutah? Maka di sini menunjukkan hadhihi tadhkirah. Tadhkiratun menunjukkan kepada kalimah itu adalah muannas ataupun perempuan. Jadi hadza ini lelaki. Hadhihi ini perempuan. Beza dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini perempuan ke ini lelaki ke adalah sama sahaja, tidak ada beza. Okay, yang ketiga, isim isyarah yang ketiga iaitu haula'i. Okay, haula'i menunjukkan kepada jamak ataupun ramai. Ramai yang menunjukkan sama ada perkataan tersebut boleh digunakan muzakkar lelaki, boleh juga digunakan untuk muannas. Jadi haula ni dia available untuk lelaki pun boleh, untuk perempuan pun boleh. Contohnya dalam surah An-Nahl ayat 86, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu rabbana haula'i syuraka'una. Jadi qalu rabbana haula'i syuraka'una. Okey. Maka haula di sini menunjukkan kepada kata jamak syuraka'una. Nampak tak na dekat belakang tu? Na dekat belakang tu menunjukkan kepada jamak, iaitu ramai. Maksudnya ini perkataan ini haula tu maksudnya ini juga, tapi ini menunjukkan kepada jamak, sama ada lelaki ataupun perempuan. Jadi saya ulang sekali lalu, hadza ini lelaki iaitu muzakkar. Hadhihi ini perempuan iaitu muannas. Haula'i available untuk digunakan dalam untuk perempuan ataupun lelaki, iaitu untuk muzakkar pun boleh, untuk muannas pun boleh. Okey, yang kedua tadi ini, kalau itu pula itu lelaki, itu perempuan.
Kalau kita bahasa Melayu, itu lelaki ke perempuan tak ada beza. Tapi dalam bahasa Arab ada beza. Kalau itu bagi lelaki, bagi muzakkar, maka kita sebut zalika. Zalik ataupun zalika. Zalikal kitabu la raiba fi. Contoh kan? Kita baca. Zalika. Maka zalika, contoh dalam surah Maryam ayat 34. Zalika Isa bin Maryam. Zalika Isa bin Maryam. Maka zalik dekat sini menunjukkan kepada muzakkar. Secara jelas tentulah kita tengok perkataan Isa. Isa ni kita tahu Nabi Isa ada alat kelamin, jadi menunjukkan kepada lelaki. Bila sebut lelaki, automatik dia adalah muzakkar. Maka ini lebih mudah untuk kita bezakan. Jadi mustahil kita guna perkataan tilka sebab zalika untuk lelaki. Kalau untuk itu perempuan, kita guna tilka. Kita guna tilka. Kalau lelaki, kita guna zalika, itu. Kalau perempuan itu, kita guna tilka. Contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 134, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka ummatun qad khalat. Tilka ummatun qad khalat. Nampak tak? Lepas tilka ada perkataan ummatun. Ummatun di belakang tu ada huruf ta marbutah. Jadi kalau kita tak tahu kenapa tilka ni untuk perempuan, untuk muannas. Rupanya dekat belakang tu ada lepas tilka ada kalimah yang bertanda ta marbutah. Maka kita akan guna tilka. Dan yang keenam, tanda bagi isim isyarat adalah ulaika. Ulaika adalah perkataan maksud itu yang menunjukkan kepada jamak juga, sama ada lelaki pun boleh guna, perempuan pun boleh guna. Muzakkar pun boleh guna, muannas pun boleh guna. Contoh dalam surah Al-Balad ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika ashabul maimanah. Ulaika ashabul maimanah. Jadi ulaika adalah perkataan yang maksud itu dan boleh available untuk muzakkar dan juga muannas. Jadi ini sedikit sebanyak contoh ataupun tanda-tanda bagi isim isyarah di dalam Al-Quran. Paling tidak bila kita baca perkataan hadza, hadhihi, haula'i, tilka, zalika, ulaika, kita tahu ini muzakkar, ini menunjukkan kepada lelaki, ini menunjukkan kepada perempuan. Kata hebatnya Al-Quran, Allah dah letakkan bila kita baca, sekurang-kurangnya kita tahu ini lelaki, Allah tujukan kepada lelaki, Allah tujukan kepada perempuan. Okey, saya ulang sekali lalu. Dalam isim isyarat ada dua, iaitu muzakkar dan juga muannas. Muzakkar menunjukkan kepada lelaki, muannas menunjukkan kepada perempuan. Ada 6 tanda ataupun contoh kalimah yang menunjukkan kepada isim isyarah. Yang pertama, hada, ini lelaki. Hadhihi, ini perempuan. Haulai, ini yang menunjukkan kepada jamak dan boleh digunakan pakai untuk muzakkar dan juga muannas. Yang keempat, zalika, itu untuk lelaki. Tilka, itu untuk perempuan, iaitu muannas. Dan ulaika, perkataan isim isyarah yang boleh digunakan pakai untuk lelaki dan perempuan yang menunjukkan kepada jamak. Jadi inilah yang saya boleh kongsikan sikit sebanyak berkenaan dengan isim isyarah. Dan ini tidak termasuk dalam kategori isim. Tak. Yang sebelum ni, kelas yang sebelum ni kita akan bincang berkenaan dengan tanda-tanda isim kan. Ini tidak termasuk dalam kaedah isim. Okey, ini tanda-tanda lain ataupun kalimah-kalimah yang special yang ada di dalam Al-Quran. Okay, insyaAllah itu dahulu yang saya boleh kongsikan berkenaan dengan isim isyarah. Mungkin jika ada sebarang pertambahan ataupun pertanyaan, silakan. Jika tiada, mungkin kita akan teruskan kepada doa kunut yang tak sabar-sabar untuk kita kongsikan. Jika okey untuk saya teruskan doa kunut ataupun kongsian doa kunut ini, boleh type 5 untuk saya pastikan masing-masing jelas dan saya tidak bercakap seorang diri. Okey, boleh. Jika jelas, type 5 supaya masing-masing saya boleh memahami, anda memahami apa yang saya kongsikan dan paling tidak kita boleh membezakan berkenaan dengan muzakkar dan juga muannas. Okey, alhamdulillah.
Okey, kita teruskan kepada doa kunut. Tadi masa kita solat, kita baca doa kunut tak? Okey. Kalau terlupa baca doa kunut, maka kita digalakkan untuk sujud apa? Sujud sahwi ke sujud tilawah? Sujud sahwi. Okey. Kalau tak sujud, kalau terlupa sujud pun tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Tapi digalakkan. Sebab sunat yang sangat dituntut. Okey, untuk Allahumma salli ala Muhammad, doa kunut yang kita baca ketika pada waktu subuh, ini juga adalah amalan Nabi Muhammad SAW. Walaupun doa kunut bukanlah rukun dalam solat, tetapi dalam doa kunut ini terdapat 12 ayat ataupun 12 ayat yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita meminta sesuatu doa dengan sungguh-sungguh. Sebab tu kalau perasan, kita baca sekali dulu, lupanya dalam doa kunut ni dia ada 12 tempat wakaf. Masih mudah lah kan. 12 wakaf ataupun 12 ayat yang boleh kita kongsikan. Kita baca sekali lalu untuk kita lancarkan bacaan dan paling tidak kita mendapat pahala daripada bacaan doa kunut ini. Okay, yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fi man hadait wa'afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma khadait. Ada setengah yang baca tambah wa qini bi rahmatika syarra ma khadait. Dua-dua betul. Wa qini syarra ma khadait pun betul. Wa qini bi rahmatika syarra ma khadait pun betul. Fa innaka takhti wa la yukhda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarak rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma khadait wastaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad An-Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ataupun setengah baca wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tak ada perkataan An-Nabiyil Ummi pun betul. Tak ada masalah. Jadi ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hingga ke akhir 12 yang kita akan kongsikan daripada kalimah daripada doa kunut. Okay, kita tengok daripada ayat yang pertama ataupun doa yang pertama, kita baca Allahumma hdini fi man hadait. Okey, ada 5 kalimah yang kita akan kongsikan di sini pada ayat yang pertama. Allahumma. Okey. Allahumma, apa maksud Allahumma? Dia ada perkataan Allah tambah hum. Okey. Iaitu ya Allah. Allahumma, wahai Allah, ataupun ya Allah. Kita minta kepada Allah. Okey. Allahumma ihdini. Bila kita sambung kita baca Allahumma dini. Kan? Allahumma dini. Okey. Dia perkataan hadana, huda. Ada perkataan huda tambah nun di belakang. Maka ini menunjukkan kepada aku. Okey. Sebab tu bacaan dalam doa kunut, apabila kita baca seorang, kita baca Allahumma dini. Ada ya di belakang ni. Kan? Ada ya di belakang ni. Maka itu menunjukkan kepada seorang. Kita baca seorang-seorang. Kalau kita sembahyang seorang-seorang, kita sebut Allahumma dini. Tapi kalau kita jadi imam, kita sembahyang dengan family kita sembahyang dengan mak kita dan sebagainya, kita jadi imam, maka kita akan tukar daripada Allahumma hdini, kita akan bertukar menjadi Allahumma hdina. Nun alif. Ya ni kita buang, nun jadi tambah alif. Allahumma hdina. Okey guys, ni yang saya kongsikan ni lebih kepada bacaan kita seorang diri ataupun kita sembahyang seorang-seorang. Jadi Allahumma ya Allah ihdini. Allahumma ihdini. Ihdini
berikan aku hidayah. Dari perkataan hada tambah nahnu, tambah tambah aku. Tambah aku di sini, itu huruf ya kat sini. Jadi Allahumma ya Allah ihdini, berikan aku hidayah. Ihdini, berikan aku hidayah. Kalau orang yang mendapat hidayah, ihdini, berikan aku hidayah. Kalau orang yang dapat hidayah disebut muhtadin. Okay. Ya Allah, berikan aku hidayah fi man. Fi sebagaimana. Fi ataupun sebagaimana, kita fi ni pada lah, tapi yang sesuai di sini sebagaimana. Fi sebagaimana man sesiapa ataupun mereka. Fi man sebagaimana mereka hadait dia perkataan huda juga, tapi hadait ni maksudnya orang yang telah engkau beri hidayah. Yang engkau telah beri hidayah. Ya Allah, ihdini, berikan aku hidayah sebagaimana mereka yang engkau telah beri hidayah. Kita minta dekat Allah, ya Allah, bagikan kat diri aku ni hidayah sebagaimana engkau bagi hidayah kepada orang-orang lain. Okay, apa maksud hidayah? Walaupun MC kita nama hidayah, apa maksud hidayah? Hidayah, apa maksud hidayah? Hidayah, apa maksud hidayah? Dr. Hidayah? Kan? Apa maksud hidayah? Okey, kita masuk petunjuk. Okey. Bahasa mudah macam ni. Sedikit saya kongsikan bahasa mudah. Kita daripada Penang nak pergi Kuala Lumpur. Of course kita nak highway kan. Kita nak highway, kita ikut signboard, kita ikut Waze menuju jalan yang betul. Bila signboard tu tulis terus kita akan teruslah. Kalau kena belok kanan, kita akan belok kanan. Kena belok kiri, kita akan belok kiri. Andai kadang kalau kita ikut Waze tersebut ataupun arah papan tanda tersebut, kita tidak mengikut jalan yang betul, maka kita akan sampai tak destinasi, kita tak akan sampai. Itulah yang dimaksudkan dengan hidayah. Maksudnya apabila dah Allah bagi petunjuk tapi kita tak ikut, maka kita akan sesat dan tak sampai kepada destinasi. Sebab tu paling tidak dalam kehidupan kita setiap hari 17 kali kita minta ke Allah Ta'ala, siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kita baca dalam surah Al-Fatihah, dalam setiap kali solat, dalam setiap rakaat kita baca Al-Fatihah. Kita minta Allah bagi jalan yang lurus. Kadang-kadang Allah dah bagi hidayah, tapi kita je yang tak nak ikut. Kan? Allah dah bagi hidayah tapi kita yang tak nak ikut. Ibarat kita nak pergi KL, dah ada Waze, dah ada papan tanda, tapi tak mau ikut papan tanda ataupun Waze yang diberikan. Sama ada kita akan lambat sampai ke destinasi ataupun kita tak sampai langsung ke destinasi yang kita nak pergi. Itu ibarat ataupun analogi hidayah yang boleh kita guna pakai. Jadi yang pertama kita minta Allah, ya Allah, ihdini, berikan aku hidayah fi man, sebagaimana engkau berikan hidayah kepada orang lain, sebagaimana yang engkau telah beri hidayah kepada orang lain. Wa afini, wa dan afini. Okey, kita sebut afiah kan, sihat walafiat, afiat. Bahasa Arab tu dia sebut afiat kan, afiat. Afini ni pada perkataan afiah tambah ni di belakang. Tapi bila kita baca ramai, wa'afina, kan kita jadi imam, wa'afina fi man afait. Tapi yang ni kita baca seorang, wa'afini. Dan afi, apa maksud afi? Afiat. Dan berikan aku kebaikan ataupun afiah. Ada setengah kata afiah ni kesihatan, kan? Tapi afiah ni bukan sekat kesihatan, tapi kebaikan kepada diri kita dalam segala aspek kehidupan. Kan, afiah. Kita sebut afiah, afi ni. Dan berikan aku kebaikan fiman, sebagaimana mereka, sama macam di atas, fiman
sebagai mana mereka afait yang telah engkau berikan, afiah yang engkau telah berikan kebaikan. Okay. Ya Allah, bagikan aku hidayah sebagaimana engkau bagi hidayah kepada orang lain. Kau berikan aku kebaikan, afiah sebagaimana engkau berikan kepada kebaikan kepada yang engkau berikan kepada orang lain. Yang kedua. Yang ketiga, watawallani. Wa dan juga wa maksudnya dan tawallani. Kalau kita jadi imam, kita sebut watawallana. Tapi yang kita bisa seorang watawallani. Jadi imam watawallana. Watawallani dan peliharalah tawalla. Di perkataan walla boleh dimaksud pelihara ataupun pertolongan. Dan berikan pertolongan kepadaku ataupun dan peliharalah aku fiman sebagaimana mereka fiman tawallait yang telah engkau tolong ataupun yang telah engkau pelihara. Okey. Wa tawallani fi man tawallait. Ya Allah, berikan aku hidayah sebagaimana engkau beri hidayah kepada orang lain. Dan engkau berikan afiah iaitu kebaikan, kesihatan kepada aku sebagaimana engkau berikan kebaikan ataupun kesihatan kepada orang lain. Wa tawallani fi man tawallait. Dan berikan aku pertolongan dan peliharalah aku sebagaimana engkau pelihara ataupun engkau beri pertolongan kepada orang lain. Dan yang keempat, wa barik li fi ma a'tait. Wa dan rikli. Rik maksud wa barik daripada baraka. Dia sebut berkat. Berkat tu di perkataan baraka, berkat. Bahasa Arab tu. Dia sebut berkat daripada bahasa Arab iaitu baraka wa barik dan berkati li aku dan berkati li aku fi pada apa a'tait yang telah engkau berikan ataupun yang telah engkau kurniakan. Wa barikli dan berkatilah aku fi pada apa a'tait yang telah engkau berikan kepadaku. Sama ada jawatan, duit, pangkat, harta, rumah, keluarga, anak, isteri. Moga semua yang Allah bagi itu pinjaman Allah berkati. Sebab hidup kita bila Allah tak berkat, maka apa saja yang kita miliki kita tak akan senang dan kita tak akan rasa pernah cukup. Walaupun ada gaji yang banyak tapi tak pernah rasa cukup. Walaupun ada keluarga yang lengkap, ada suami, ada isteri, ada anak tapi rasa tak bahagia. Walaupun ada rumah yang besar, kereta yang besar tapi rasa tak cukup ataupun tak rasa standard macam orang lain. Maka kita tak akan tenang. Sebab tu kita minta kepada Allah pada yang kelima ini, wa barikli fima, yang keempat ni wa barikli fima a'tait. Kita minta Allah berkati segala apa jua yang telah Allah kurniakan ataupun berikan kepada kita. Yang kelima, wa qini. Wa dan qini. Qini, maksud qini selamatkan. Kan, waqini daripada perkataan qini, waqa dan selamatkan aku. Kalau kita baca ramai, waqina kan, waqina azaban nar. Doa apa tu? Doa makan kan. Wa dan qini selamatkan ataupun jagalah. Jaga pun boleh juga. Perkataan bahasa Melayu ni dia banyak. Waqini dan selamatkan aku syarri. Kita baca sebelum ni syarri
keburukan ataupun sesuatu yang tak baik, kan, keburukan. Dan selamatkan aku syarri, daripada apa? Daripada syarri keburukan ma apa, sama tadi yang kat atas, apa qadaita daripada perkataan qada, kan, kita tahan ni kena percaya qada dan qadar. Masuk qada dan qadar, sebut qada tu pun bahasa Arab, kita sebut qada dan qadar. Masuk qada itu adalah ketentuan. Jadi pada yang kelima ini kita minta waqini, dan selamatkan aku daripada apa? Syarri, keburukan apa qadait, yang engkau telah tentukan. Maksudnya kita minta sungguh-sungguh dalam doa qunut ini, kita minta juga Allah pelihara kita daripada sebarang keburukan yang telah Allah tentukan. Contoh, tiba-tiba tadi nak mula kelas, Allah izinkan line ada masalah, burukkanlah kesan, kan. Kalau tiba-tiba line tak okey daripada awal sehingga satria sampai habis, masing-masing tengoklah muka sesama setura, boring pula, kan. Jadi kita minta sungguh-sungguh Allah bantu. Contoh kita bawa kereta daripada Penang ke KL, KL ke Penang, Penang ke Kedah dan sebagainya, mana-mana destinasi, Allah bagi lancarkan perjalanan, kereta tak rosak, tak ada kereta langgar belakang kita, ataupun tak ada kita langgar motor orang lain dan sebagainya, ataupun kereta kita hilang arah dan sebagainya. Maksudnya perjalanan kita sentiasa baik dan sebagainya. Sebab tu kita minta sungguh-sungguh qada yang Allah tentukan, walaupun tidak ada di Lauh Mahfuz, tapi kita minta juga sebagai satu dari usaha. Okay, apa beza di antara qada dan qadar? Bahasa mudahnya, qada ni ketentuan yang telah Allah tetapkan di Lauh Mahfuz bagi setiap orang. Qada, ketentuan. Kadarlah. Contoh bahasa mudah saya bagi. Qada, tentukan. Allah tentukan saya demam. Siapa lagi? Najwa pun demam. Saya demam, Najwa pun demam. Dua-dua qada, Allah kata Mastura kena demam, Najwa pun kena demam. Tapi qadar dia berbeza-beza. Mastura mungkin demam, qadar dia hanya 2 hari. Tapi Najwa Allah kata kadar dia demam seminggu. Maka kadar dia berbeza-beza. Kan? Sebab tu qada tentu kadar masing-masing. Kan? Sebab tu lama orang sakit ke, tak lama orang sakit ke, kan? Semua tu qadar yang telah Allah tentukan. Sebab tu kalau kita tengok pada doa qunut ini, daripada ayat 1 sehingga kepada ayat 5, daripada Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'qait, wa qini syarra ma qadait. Okey, kelima-lima ini kalau perasan, kelima-lima ini kita perasan, kalau kita semayang secara berjemaah, kan, kalau jadi imam, kalau contoh saya jadi imam, kita 5 ayat ini imam akan baca secara jahar ataupun imam akan baca secara kuat, okey, kan, dan makmum akan amin, kan, Allahumma hdini fi man hadait, Allahumma hdina fi man hadait, amin, makmum akan baca, wa'afina fi man afait, makmum akan sebut amin. Siapa yang tak baca amin tu kedekutlah. Okay, kenapa pada ayat 1 hingga ayat 5 imam baca secara jahar ataupun secara kuat? Sebab itu adalah doa. Dan baki daripada 6 hingga ke 12 adalah satu kata-kata pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi paling tidak kita tahu, rupa-rupanya 1 hingga 5 ni kena baca jahar tu, baca kuat tu ketika jadi imam. Ya, betul. Sebab itu adalah satu doa. Dan apabila kita menjadi makmum, janganlah kita kedekut untuk sebut amin. Sebab perkataan amin tu adalah kita doa supaya Allah makbulkan, kan. Sebab bila imam baca, dia mendoakan untuk kita juga, Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, berikanlah kami hidayah sebagaimana engkau telah berikan kepada orang lain. Kita sebut amin. Makbulkan ya Allah. Berikan kami kebaikan, afiah sebagaimana orang yang telah kau berikan kebaikan. Kita sebut amin. Makbulkanlah ya Allah. Maka kita kena sebut amin. Okey, yang ke-6 yang seterusnya, fa innaka takhdi wa la yukhda alaik. Fa innaka, fa kataan fa saja, maka maka, innaka sesungguhnya engkau, inna sesungguh, engkau, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa maksudnya maka, inna
fa maka, inna sesungguhnya, ka engkau, kembali kepada Allah. Fa innaka sesungguhnya engkau wahai Allah, takhdi. Maksud takhdi iaitu tadi kita sebut qada kan? Qada ketentuan. Kan? Takhdi engkau yang segala urusan yang telah engkau tentukan. Fa innaka maka sesungguhnya engkau takhdi tentukan semua perkara. Maka sesungguhnya engkau takhdi tentukan semua perkara ataupun tersebut penghukum semua perkara. Baik buruk kita buat, apa juga kita buat, penghukumnya adalah Allah sahaja. Yang akan bagi balas pun Allah. Wala wa dan la tidak. Wa dan la tidak. La tidak. Yukhda alaik. Yukhda. Awal perkataan qada tadi iaitu yukhda yang kena hukum. Wala yukhda alaik. Maksudnya kat sini, maka sesungguhnya engkau wahai Allah takhdi, penghukum ataupun pemutus, penentu bagi segala perkara, wala dan tidak yukhda alaik, yang kena hukum. Maksudnya apa? Segala perkara pada kita yang baik ataupun yang buruk, yang bahagia ataupun sengsara, semuanya telah Allah tetapkan kepada kita, dan yang kena hukum juga kita adalah kita. Jangan kita apa yang telah Allah uji kepada kita salahkan Allah. Maksudnya Allah yang tentukan semua perkara dan bukan Allah yang kena hukum. Wala yukhda alaih, dan tidak bukan dan tidak kena hukum. Wa innahu dan inna sesungguhnya, dia kembali kepada Allah. Wa innahu dan sesungguhnya dia iaitu Allah, la yazillu, la maksud la tidak, la maksudnya tidak, dan sesungguhnya dia tidak yazillu. Di perkataan zalla zillu iaitu hina iaitu menghinakan, hina. Dan sesungguhnya dia tidak menghinakan ataupun memandang rendah, kan, ataupun tidak memberkati. So boleh tapi zillah ni bahasa mudah hina lah. Dan sesungguhnya dia tidak hina man walait, man barang siapa walait siapa yang dia walait. Di perkataan walla ni maksudnya pemimpin, ataupun bahasa mudah tersebut yang dipimpin oleh Allah ataupun yang dijaga oleh Allah. Dan sesungguhnya dia iaitu Allah, la tidak yazillu menghinakan man barang siapa walait yang dia jaga ataupun yang dia pimpin. Maksudnya di sini apa? Siapa jua yang Allah bagi hidayah dan siapa jua yang Allah uji, dan Allah takkan hina walaupun manusia satu alam ini menghinakan dia. Contoh macam Nabi Muhammad SAW. Kan ramai tak mau menerima dakwah Nabi SAW. Ramai yang menghina Nabi. Tapi adakah Allah juga menghina Nabi? Tak. Tapi Allah uji Nabi, dan Allah yang memelihara dan menjaga Nabi serta membantu Nabi. Jadi Allah takkan hina sesiapa pun. Sebab tu dalam kebaikan kita di dunia ini tak perlu takut dan perjuangkan agama kat sini. Kalau orang kata, orang terci, orang caci dan buat baik, itu perkara yang normal, itu perkara yang fitrah. Sebab tu Allah takkan hina selagi mana kita berbuat kebaikan dan kita mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Wala ya'isu, wa dan la tidak, kan, dan tidak. Ya'isu tadi yazillu hina, ya'isu dia berlawan, zillu hina. Izzu di perkataan izzah, disebut izzah. Kawan kita pun ada nama izzah kan. Izzah maksud izzah iaitu mulia dan tidak dimuliakan. Dan tidak dimuliakan man barang siapa
adait, yang Allah musuhi. Kan? Maksudnya kat sini apa? Allah takkan hina sesiapa yang Allah pelihara, Allah jaga. Maksudnya kalau dia buat baik. Dan Allah takkan muliakan siapa-siapa pun, wala ya'izu, dan tidak ya'izu. Allah muliakan man, barang siapa, adait, yang Allah hina. Maksudnya kat sini, walaupun mungkin pada pandangan manusia dia adalah mulia, tapi pada pandangan Allah, di sisi Allah, balasan Allah, kalau dia tidak mengikut syariat Allah, kalau dia memusuhi hukum-hukum Allah, maka Allah takkan muliakan pun di dunia maupun di akhirat. Ya, mungkin manusia muliakan, tapi bukan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah akan uji. Kan? Jadi kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala semua benda yang Allah telah tentukan, dan kita minta juga supaya Allah tidak menghinakan kita dan Allah tidak memuliakan kita dalam melakukan sesuatu kemaksiatan. Kadang-kadang kita rasa bangga dengan maksiat yang kita buat. Itu bukan mulia, tapi itu sebenarnya adalah sengsara ataupun laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, yang seterusnya, yang ke-9, tabarakta. Tabarakta. Maksud tabarak, disebut barokah tadi kan. Tabarak, maka maha suci engkau. Kan? Tabarak. Barakallah. Disebut barakah. Berkat. Berkat iaitu maha suci engkau. Maha suci engkau. Rabbana. Rabbana, Tuhan kami, iaitu Allah. Maha suci engkau, Tuhan kami. Wa ta'alais. Dan juga engkau maha tinggi. Dia perkataan ali. Alia. Iaitu tinggi. Wa dan ta'alait, yang maha tinggi. Maha suci engkau, wahai Tuhan kami, dan juga engkaulah yang maha tinggi. Falakal hamdu. Falakal hamdu. Fa maksudnya maka. Laka. Fa maksudnya adalah maka. Laka, bagi siapa? Bagi engkau, iaitu Allah. Fa maka laka engkau, hamdu, maka bagi engkau, hamdu, segala pujian. Siapa? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagi engkau segala pujian, ala ke atas, apa qadait, yang telah engkau tentukan ataupun yang telah engkau tetapkan. Okey, apa yang telah engkau tentukan atau tetapkan. Maka kepada engkau segala pujian atas apa qadait, yang telah engkau tentukan. Wastaghfiruka, dan macam biasa, dan astaghfiruka. Sebut istighfar. Bahasa Melayu pun sebut istighfar, bahasa Arab pun kita sebut istighfar. Maksud istighfar, kita mohon ampun. Dan astaghfiruka, aku mohon keampunan, iaitu aku seorang diri lah. Kita baca ramai ataupun kita baca untuk kita sebagai imam, kita sebut nastaghfiruka. Wa nastaghfiruka. Kalau seorang kita sebut astaghfirullah. Kalau ramai kita sebut nastaghfiru. Kan? Kat sini, dan astaghfiruka, aku mohon ampun kepada engkau. Kau siapa? Kembali kepada Allah. Dan aku mohon ampun kepada engkau. Dan juga, dan atubu, aku bertaubat. Atubu, aku seorang. Atubu, aku bertaubat. Kalau ramai, natubu, tambah nun, tukar daripada alif kepada huruf nun. Natubu. Tapi kita baca seorang. Wa atubu, dan aku bertaubat. Ilaika, kepada engkau. Okay. Aku mohon ampun kepada engkau, ya Allah, dan juga aku bertaubat juga kepada Allah Subhanahu Wa
ta'ala. Okey, dan yang terakhir yang ke-12 wa sallallahu dan wa macam biasa dan selawat. Disebut selawat kan? Daripada perkataan salla kan? Itu salawat, salla dan selawat, sallallahu dan selawat ke atas sallallahu dan selawat dan selawat dan kita minta selawat ataupun sejahtera kepada Allah ke atas dan sejahtera Allah ke atas ke atas. Okey, salla dan wa dan salla sejahtera. Kita berselawat pun boleh. Okey, Allah ke atas Sayyidina siapa? Muhammad An-Nabi Nabi Ummiyi. Kan? An-Nabi Nabilah Ummiyi. Ketua kepada segala Nabi wa dan ala ke atas. Saya tak halatkan. Alihi dan juga kepada ahli keluarga wa dan sahbihi sahabat. Sahbihi disebut sahabat. Bahasa Arab pun kita sebut sahabat. Sahbihi dan juga sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kali saya ulang, wa dan sallallahu sejahteralah Allah ke atas ke atas Sayyidina ke atas Sayyidina Muhammad An-Nabiyil Ummiyi kepada Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga dan wa dan ala ke atas alihi iaitu ahli keluarga. Kita sebut ahli kan. Tapi dalam bahasa Arab kita sebut alihi menunjukkan kepada ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wasallam, kepada ahli keluarga dan juga kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada ayat yang 6 sehingga kepada ayat 12 itu menunjukkan kepada puji-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Kalau ayat 1 hingga ayat 5 kita minta doa, dan ayat yang ke-6 kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu yang menentukan segalanya. Allah itu yang memuliakan siapa yang dia nak, dan Allah menghinakan sesiapa yang dia mahu. Jadi, sekali lalu saya ulang. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berikan ke aku hidayah fi man, sebagaimana engkau telah berikan hidayah kepada orang lain. Wa'afini fi man afait, dan berikan aku kebaikan sebagaimana engkau berikan kebaikan kepada orang lain. Watawallani, dan berikan dan pelihara ataupun pertolongan kepadaku sebagaimana engkau berikan pertolongan kepada orang lain. Wabarikli, dan berkatilah aku fima, pada apa a'tait, yang telah engkau kurniakan ataupun apa jua yang telah engkau berikan. Waqini, dan jaga ataupun selamatkan aku daripada syarri, keburukan, apa qadait, yang telah engkau tentukan. Dia ayat 1 hingga ayat 5 ini kita minta doa sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mai kepada ayat yang ke-6, fa innaka, maka sesungguhnya engkau takhdi, yang menetapkan semua perkara, wala yukhda alaih, dan bukan engkau yang kena hukum. Wa innahu, dan sesungguhnya, la, tidak, yazillu, hina, dan sesungguhnya engkau tidak menghinakan man walai, sesiapa yang engkau telah bimbing, siapa yang engkau telah jaga. Wala ya'isu, dan tidak engkau muliakan man adait, barang siapa yang telah engkau musuhi ataupun engkau
tak suka. Kan? That's maksudnya yang kau musuhi. Tabarakta. Tabarakta. Maka maha suci engkau Rabbana. Wahai Tuhanku, wa ta'alait, dan engkau maha tinggi. Falakal hamdu, maka bagi engkau segala pujian. Ala ma qadait, ke atas apa yang telah engkau tentukan. Wa astaghfiruka, dan aku mohon keampunan kepada engkau dan aku bertaubat kepada engkau. Wa sallallahu, dan selawat sejahtera Allah ke atas Sayyidina Muhammad dan juga keluarga dan juga ahli keluarga baginda dan juga para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka ini 12 ayat daripada doa kunut yang kita baca setiap kali pada waktu subuh. Paling tidak bila kita baca doa ini, kita memahami dan mengerti bahawasanya ini adalah doa yang kita minta Allah pelihara kita, kehidupan kita bukan setakat di dunia, malahan kita minta Allah istiqamahkan kita untuk kebaikan di hari akhirat. Jadi insya-Allah setakat itu dahulu perkongsian daripada saya berkenaan dengan doa kunut dan juga berkenaan dengan isim isyarah yang telah kita kongsikan sebentar tadi. Jika jelas dan faham, mungkin boleh type 7 supaya saya pastikan masing-masing jelas dan memahami apa yang saya kongsikan pada petang ni. Jika ada sebarang pertanyaan ataupun sebarang perkongsian tambahan, sangat-sangat dialukan sebelum kita tutup kita punya kuliah pada petang ini dengan bacaan doa insya-Allah. Selepas ni saya akan akhiri kita punya kelas dengan bacaan doa. Jika ada apa soalan silakan. Jika tiada dan juga jelas boleh type 7 untuk kita pastikan masing-masing memahami perkongsian ataupun apa yang saya kongsikan pada petang ini insya-Allah. Okay, terima kasih kepada masing-masing yang berkongsi. Terima kasih kepada Dr. Hidayah, Dr. Syuhada, Dr. Fahna, Atira, Abang Najwa dan sebagainya di atas komentar, dan saya mengharapkan perkongsian pada saya pada petang ini mendapat manfaat dan dapat menjadi pedoman dan juga panduan kepada kita semua, dan insya-Allah moga-moga kita akan menjadi hamba yang lebih baik dan kita akan rasa lebih seronok untuk membaca dan juga memahami kandungan Al-Quran. Paling tidak dalam kesempatan dan ruang untuk kita bertemu dengan Ramadan ini, kita berusaha untuk mentadabbur Al-Quran dan bukan untuk cepat-cepat nak habis 30 juzuk, bukan cepat-cepat kita nak khatam Quran, tapi paling tidak kita memahami isi kandungan Al-Quran. Paling tidak kita tak boleh memahami harfan biharfin ataupun kalimah bikalimah, paling tidak kita memahami Al-Baqarah ni cerita pasal sekian, doa kunut ni cerita pasal sekian, surah Al-Fatihah ni cerita pasal sekian. Paling tidak kita boleh memahami intipati surah tersebut pun itu dah mencukupi untuk membuatkan kita lebih khusyuk dalam solat kita insya-Allah. Jadi mari sama-sama, tak ada apa kan? Boleh tutup ke dengan bacaan doa dah ya? Ya boleh Mas, boleh insya-Allah. Baiklah. Ya'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi ighfirna warhamna kama rabbayana shighara li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahlamwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa saudara mara kami ya Allah. Ampunkanlah dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunkanlah dosa jiran tetangga kami ya Allah. Ampunkanlah dosa muslimin dan muslimat ya Allah yang mana masih hidup atau telah meninggal dunia ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berkumpul kerana-Mu ya Allah dan kami berpisah kerana-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah ilmu yang kami kongsikan ini ya Allah, yang kami pelajari ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kami keamalan kebaikan yang bermanfaat untuk dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya ilmu yang kami dapat ini ya Allah, sesungguhnya menjadi panduan yang terbaik untuk kami, menjadi hamba yang terbaik di sisi-Mu ya Allah. Dan kami terus melakukan amal dan ibadat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kesejahteraan kepada rakyat Malaysia. Berikanlah kesejahteraan kepada negara kami ni ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hilangkanlah penyakit COVID-19 ini ya Allah pada negara Malaysia dan seluruh dunia ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jika ada di antara kami ini yang sakit ya Allah, Kau sembuhkanlah. Jika ada di antara kami ini ya Allah yang susah ya Allah, Kau mudahkanlah. Jika ada di antara kami ini yang gundah gulana ya Allah, Kau lapangkanlah. Jika ada di antara kami ini yang menggunakan hajat kepada-Mu ya Allah, maka Kau makbulkanlah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah kehidupan kami dunia dan akhirat ya Allah. Jadikanlah kami hamba yang takwa di sisi-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. InsyaAllah Milah serahkan balik kepada Hidayah. InsyaAllah kongsian pada hari ini insyaAllah. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Mas di atas kongsian daripada minggu pertama hingga minggu 8 ini. Jadi banyaklah yang dipelajari dan semoga kita sama-sama lah memberi manfaat, terutamanya Ustazah Mas sendiri. InsyaAllah semoga dapat memberikan manfaat kepada Ustazah dan kepada kami lah terutamanya. Okay, jadi saya tak nak panjangkan lagi kita punya sesi kelas pada petang ini. Jadi saya tutup kelas kita pada petang ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Okay, terima kasih banyak Mas. Assalamualaikum semua. Salam, terima kasih semua. Maaf ada silap. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.